Salam sejahtera, nama saya Yasin Jenggot Anadali. Nombor pendaftaran saya ialah 05 DKE 20F 1040. Saya dari kelas DKE 2C. Saya merupakan seorang ahli PISPA ataupun pertahanan awam yang menuntut di Politeknik Kuching Sarawak. Sekarang saya ingin menerangkan tentang Majlis Keselamatan Negara MKN. Jom kita pergi ke sejarahnya. Ini merupakan sejarah penubuhan MKN. Majlis Keselamatan Negara MKN ditubuhkan secara rasmi pada 7 Julai 1971. Bertanggungjawab menyelaraskan dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arahan mengenai langkah keselamatan. Insiden 13 Mei 1969 telah membawa kepada pengisytiharan darurat oleh DUYMM YDP Agong pada 15 Mei 1969 di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Pengisytiharan tersebut telah memberi kuasa kepada Majlis Gerakan Negara Migran yang telah ditubuhkan untuk membantu YAB Perdana Menteri merangkap penggarah Gerakan Negara bagi mengukuhkan keselamatan awam, pertahanan negara dan memelihara ketenteraman awam, bekalan-bekalan dan perkhidmatan-perkhidmatan penting negara dalam usaha memulihkan negara kepada keadaan aman dan harmoni. Migran telah dibubarkan pada tahun 1971. Walau bagaimanapun, ancaman penganas komunis yang masih berterusan dan bagi mengelakkan berulangnya insiden perselisihan kaum pada masa hadapan, Jemaah Menteri yang bersidang pada 23 Februari 1971 telah bersetuju untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Negara MKN pada rasminya pada 7 Julai 1971. Jemaah Menteri dalam mesyuarat pada 31 Julai 1971 telah menguraikan peranan MKN seperti berikut. Since the future racial peace in the country depend on how well the government handles the sensitive issue, it is suggested that the NSC should be the body to look into the matter. Oleh yang demikian, MKN bertanggungjawab menyelaraskan dasar-dasar berkaitan keselamatan negara dan arahan mengenai langkah-langkah keselamatan termasuk gerakan-gerakan keselamatan, ketenteraman awam dan perkara-perkara melibatkan keselamatan secara langsung di seluruh negara di peringkat persekutuan, negeri dan daerah. MKN juga menjadi badan bertanggungjawab membantu Majlis Tindakan Negara MKN dalam perkara-perkara berkaitan keselamatan. Sejak penubuhannya, sebanyak 21 arahan MKN telah dikeluarkan bagi menangani pelbagai ancaman-ancaman keselamatan semasa seperti kebanjiran, pelarian Vietnam dan pendatang asing tanpa izin, kerjasama dua hala keselamatan dan pembangunan sempadan, penyeludupan kawalan keganasan, ketenteraman awam, serta pengurusan krisis dan bencana. MKN adalah sebuah agensi peneraju yang menyelaras dasar berkaitan keselamatan sejak penubuhannya pada 1971. Punca kuasa kepada MKN adalah arahan MKN nombor 1 yang bersandarkan kepada Akta Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 1979 yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara. Pada asasnya, MKN bertanggungjawab menyelaraskan dasar yang berkaitan untuk keselamatan negara dan arah tuju hal-hal keselamatan. Struktur dan mekanisme keselamatan ini juga digunakan pakai di peringkat negeri, daerah dan kampung. Terdapat 21 arahan dikeluarkan oleh MKN sejak tahun 1971. Arahan yang kerap digunakan adalah arahan MKN nombor 20 yang menggariskan dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara. Arahan ini digubal berikutan beberapa peristiwa bencana termasuk tragedi Highland Tower pada Mei 1994,
Arahan MKN baru akan dikeluarkan dari semasa ke semasa bagi menghadapi ancaman dan cabaran keselamatan pada masa kini dan mendatang seperti ancaman non-tradisional antara hak asasi manusia, pemanasan global, ancaman ekonomi dan jenayah rantas sempadan. Okey. Sekarang kita pergi ke peranan APM dalam MKM 20. Pertama, melaksana dan menjalankan kerja-kerja menyelamat mangsa-mangsa bencana dan harta benda yang terancam atau akan terancam. Nombor 2, menyediakan kenderaan pengangkutan darat dan air untuk tugas-tugas pengungsian, evacuation, pemindahan mangsa-mangsa bencana dan penghantaran bahan-bahan makanan dan keperluan ke tempat kejadian bencana. Membantu KKM di tempat kejadian dalam memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana, memberikan rawatan kecemasan pada mangsa di tempat kejadian bencana. Nombor 5, menyediakan perkhidmatan ambulans dan memindahkan mangsa-mangsa bencana ke hospital maupun klinik kesihatan yang berdekatan. Keenam, melaksanakan kerja-kerja menyelam untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa hilang, lemas, terperangkap. Menjalankan tugas-tugas pembersihan dan pemulihan kawasan selepas bencana. 8, menguruskan mayat-mayat akibat bencana, mass casualties, memastikan keselamatan kesemua petugas dan orang-orang awam di dalam kawasan menyelamat. 10, membantu menyelenggara pusat-pusat pemindahan dan mengagihkan makanan kepada mangsa-mangsa bencana. 11, membantu pihak PDRM dalam mengawal harta benda dan keselamatan mangsa-mangsa bencana. Okey, sekarang kita pergi ke cara membantu pengagihan bantuan, penerimaan sumber makanan, kuantiti dan spesifikasi, simpan di tempat yang sesuai, urus store, agih sumber dan bahan mengikut keperluan mangsa dan menu. Penerangan. Menyemak dan menerima makanan mentah, basah dan kering dari pembekal dengan memastikan kuantitinya mengikut pesanan dan kualitinya mematuhi spesifikasi kontrak serta akta makanan dan merekod butir-butir makanan. Memastikan makanan yang disimpan dalam sealer maupun freezer adalah mengikut tata cara penyimpanan suhu yang sesuai serta mematuhi prinsip kebersihan dan keselamatan makanan. Mengendalikan store dengan tata cara pengendalian store, merekod stok keluar masuk, praktif FIFO, tiada stok luput dan kebersihan, mengagihkan makanan mentah, basah dan kering mengikut menu dan resepi piawai bagi penyediaan makanan. Okey, sekarang pergi ke urusan penyediaan dan penghidangan makanan. Kita boleh lihat di sini ada saiz porsi, diet normal dan terapeutik, uji rasa siap hidangan mengikuti bilangan diet, perhidangan berpusat centralized plating, iaitu periksa perhidangan makanan ke individu, labelkan troli, periksa tray yang telah dilengkapkan dengan makanan, semak dan bersihkan inventory peralatan, agihan bekalan khas, formal intro produk khas, formula susu bayi dan catuan bahan dan makanan. Menyelia pemotongan makanan untuk memastikan dilaksanakan mengikut saiz porsi. Menyelia penyediaan diet normal dan diet terapeutik dengan memastikan mengikut cara penyediaan dalam resepi piawai arahan jabatan yang disediakan dengan betul, bersih dan berkualiti. Menguji rasa dan mengambil tindakan pembetulan jika diperlukan sebelum dihidangkan. Menyiapkan hidangan untuk memastikan makanan dihidangkan mengikut jenis dan bilangan diet yang dipesan oleh ward serta mematuhi jadual hidangan. Bagi sistem perhidangan centralized plating,
Periksa penghidangan makanan ke dalam tray individu. Lepas itu kita labelkan troli. Periksa tray yang telah dilengkapkan dengan makanan sebelum dimasukkan ke dalam troli. Semak inventory crockery, cutlery, tray selepas digunakan. Pastikan crockery, cutlery dan tray dibersihkan dengan memuaskan selepas digunakan. Menyelia pengagihan bekalan formula internal, produk khas, formula susu bayi dan bahan minuman kering dan catuan makan malam. Sekian, terima kasih daripada saya.